peringkat sekolah SMK Gadung tahun 2021. Okey. Buah rambutan pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat Yang Maha Esa. Untuk itu, majlis mempersilakan Ustaz Zulkifli bin Iradi untuk memimpin bacaan doa. Ustaz, dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لكريم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam majlis ini, ya Allah. Majlis Amin. bulan kemerdekaan peringkat sekolah 2021 pada hari ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas nikmat kemerdekaan yang Engkau limpahkan kepada negara kami, Malaysia. Kami sedar, ya Allah, segala paijeri generasi terdahulu meraih kemerdekaan dengan harganya adalah darah dan air mata perjuangan. Oleh itu, ya Allah, Engkau cucurilah rahmat-Mu kepada para pejuang kemerdekaan yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, ya Rahman, kurniakan barisan pemimpin negara kami, sekolah kami, semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan ini sehingga titisan darah yang terakhir. Ya Allah, sesungguhnya pengisian terhadap kemerdekaan lebih mencabar terhadap daripada memperolehinya. Oleh itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sumbangan yang bermakna. Ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, Kau merdekakanlah kami daripada belenggu syirik, kurafat, tahayul dan kekufuran. Merdekakan juga jiwa kami daripada berhasad dengki, tamak halabah, bakil dan sifat mazmubah, agar dapat kami bergerak seiring berdaya saing memajukan negara tercinta. Ya Allah, bebaskanlah dan jauhikanlah negara kami daripada musibah COVID-19. Moga-moga kami dapat hidup aman dan harmoni. Amin. Ya Allah, Engkau merdekakanlah pelajar-pelajar SMK Gadung ini dari sifat lemah, malas belajar, ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak menghormati guru dan segala sifat mazmumah. Seterusnya, ya Allah, Engkau hiasilah kami dengan sifat mahmudah. Semoga dengan sifat tersebut akan lahirlah insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. Kami amat menyadari dan menginsafi susah payah generasi terdahulu yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Semoga dengan keinsafan dan kesedaran yang mendalam ini menjadi titik tolak kepada kami untuk bersatu padu, bekerjasama dan bantu-membantu dalam kalangan kami demi membangunkan negara dalam menghadapi alah baru. Jadikanlah juga semangat patriotisme ini sebagai usaha murni kami untuk memartabatkan dan mengharumkan nama sekolah kami di peringkat negara seterusnya pentas dunia. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang teguh, mantap dan kokoh demi menghadapi cabaran-cabaran hidup semasa. Amin. Dalam mengharungi pancaroba hidup ala baru, tunjukkanlah kami taufik dan hidayah jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya. Begitu juga jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan lantas segera meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zulkifli atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita petang ini mendapat berkat dan berlangsung dengan jayanya. Seterusnya, semua guru diminta bersedia. Kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku dan lagu sekolah. Diminta kita bersedia dan sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu. Diri semua, berdiri semua. Tampak yang sarung. Diri.
Berdiri. Tampakkan sarung. Diri ko ay muda. Berdiri. Tapi pakai Dapat berdiri, pakai sarung. Okay. Okay. Manis wajah terukur, minuman jalan beriringan, sapanya kan. Itulah puan, beri ucapan, kata aluan, pemanis kalam. Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan yang berusaha, Puan Tua, Puan Siti Jubaidah binti Haji Karya,
untuk menyampaikan bingkisan kata dan sekaligus melancarkan bulan kebanggaan SMP Gaduh tahun 2021. Puan dipersilakan. Terima kasih Puan Sunira. Adakah saya jelas dengar ya semua guru? Jelas. Jelas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Yang berusaha barisan penolong kanan didahului oleh Puan Alimah Haji Nurnain, penolong kanan kurikulum. Ya, Encik Rozli Gapur, penolong kanan tingkatan 6, Puan Haji Rujima Taib, penolong kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nurhaini ini, penolong kanan kurikulum juga merangkap penasihat bagi program kemerdekaan ini, Encik Rosmaini, penyelaras PPKI, barisan ketua bidang, semua guru, ada juga anak-anak pelajar yang ada bersama kita pada hari ini ya. Jadi sebelum kita meneruskan, saya ucapkan tahniah kepada tim penganjur penyelaras program kemerdekaan untuk tahun ini kerana kita berjaya melaksanakan salah satu program yang telah kita rancang daripada tahun lepas, iaitu sambutan bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia peringkat sekolah ya. Dan di kesempatan ini dia saya mengalu-alukan ya kehadiran Cikgu Nurimah Sadih ya, ada di dalam bersama-sama kita sekarang. Cikgu Nurimah Sadih, guru yang menjalani perantisan daripada SMK Beaufort 2 ya dalam latihan NPUKAL. Dan juga selamat datang menyertai keluarga besar SMK Gadong, adik Cikgu Awang Effendi ya, guru praktikum di sekolah. Okey. Maaf ya, saya hilang connection. Saya teruskan ucapan kita dengan keadaan, saya rasa keadaan talian ini memuaskan ya. Tenggelam timbul. Okey. Jadi inginkan selamat menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia untuk tahun 2021 dengan tema kita pada bulan ini ialah Malaysia Prihatin ya. Jadi apabila kita merungkai makna Malaysia Prihatin dalam bentuk yang lebih besar ya, tuan-tuan dan puan-puan, rakan guru dan juga anak-anak sekalian, bermakna prihatin ini ada dua perkara lah ya. Pertama ialah pembinaan jati diri ya, jati diri kita sama ada kita dalam kalangan guru ataupun murid ya. Yang kita bentuk pertamanya melalui pendidikan agama lah, agama, pembentukan akhlak kita dan juga berkaitan dengan pendidikan dan bahasa ya. Ini adalah 4 perkara yang boleh mengukuhkan jati diri kita sama semua peringkat umur lah daripada pelajar dan juga guru ya. Dan yang keduanya juga kita juga prihatin, definisi prihatin, Malaysia Prihatin ini bolehlah kita definisikan sebagai prihatin memerdekakan diri daripada ancaman penjajahan baharu ya, yang saya rasa berkaitan dengan era kepesatan teknologi kita. Dan penjajahan ini sebenarnya saya rasa amat tajam pengaruhnya kepada kita daripada pelbagai peringkat umur, apatah lagi anak, kerana kepesatan teknologi mampu diakses oleh semua golongan ya. Dan dengan kepesatan teknologi kita di Malaysia juga, dengan kemakmuran kerajaan kita, hampir setiap orang memiliki gadget yang berkaitan dengan teknologi. Jadi mau tidak mahu kita terpaksa mengharungi keadaan ini. Jadi keupayaan kita hanya bergantung kepada keupayaan kita sajalah untuk memastikan kita menerima perkara-perkara maklumat-maklumat yang menghasilkan tindakan-tindakan yang berkaitan dan relevan dengan budaya dan agama kita ya. Jadi tepat sekali lah sebenarnya tema Malaysia Prihatin sangat tepat sekali dalam keadaan kita sekarang ini. Sudah 2 tahun kita dilanda pandemik dan dalam tempoh tersebut kerajaan Malaysia telah banyak
menzahirkan prihatin terhadap rakyat Malaysia dengan pelbagai inisiatif yang dapat yang dapat memastikan rakyat Malaysia kekal dalam keadaan harmoni ya. Dan dalam konteks sekolah pula, prihatin kita ya guru-guru, prihatin kita zahirkan dengan beberapa langkah ya yang ada di sini. Tema Malaysia Prihatin jika kita definisikan pada peringkat sekolah kita lihat tindakan sekolah untuk memastikan kelangsungan sesi pembelajaran anak-anak di sekolah ini ya. Itulah definisi prihatin pada peringkat sekolah ya. Jika anak-anak masih ingat, rakan guru tentulah ingat ya, pada tahun 2020 kita belum ada pengalaman menghadapi situasi pembelajaran era pandemik ini, tapi kita berusaha ya, kita guru-guru AKP dan seluruh warga SMK Gadong termasuklah pasukan keselamatan dan juga kebersihan secara muafakat telah berjaya ya untuk membantu proses kelangsungan sesi pembelajaran anak-anak kita berjalan lancar dalam suasana yang luar biasa. Pertamanya ya, untuk memastikan penyampaian ya maklumat dan bahan pembelajaran kepada pelajar-pelajar anak-anak kita di lokasi masing-masing. Kalau guru masih ingat, kita telah bergotong royong menghantar modul pembelajaran, ada 2 kali ya, dua sesi. Peringkat awal kita menghantar modul pembelajaran di lokasi anak-anak kita. Yang kedua pula kita juga tidak lupa menilai, mengesan, menguji sejauh mana pencapaian anak-anak kita ini dalam proses PDPR-nya. Maka kita telah menghantar soalan pentaksiran akhir tahun ya. Dan selain tidak cukup dengan menghantar, kita kutip semula skrip jawapan anak-anak di lokasi masing-masing. Tujuannya kita boleh menjalankan sesi penilaian dengan lancar, dan anak-anak kita ini pula kita pastikan mereka berada di lokasi masing-masing agar mereka selamat daripada ancaman wabak pada masa itu ya. Pada masa itu saya rasa guru-guru kita hanya orang kata melajukan langkah, berani mati sajalah apa-apa pun yang berlaku dalam perjalanan ataupun jangkitan sekiranya, karena yang penting bagi kita guru-guru matlamat kita tercapai ya. Yang ini saya rasa bangga dengan guru-guru SMK Gadong dan juga pertolongan rakan IKP, pasukan keselamatan dan juga KBK kita lah ya. Kali kedua pula, tindakan prihatin kita di SMK Gadong, kita telah mengubah suai jadual waktu sesi pembelajaran kita lah sesuai dengan suasana pada masa itu dan juga sekarang dengan mengambil kira kemampuan anak-anak ini dari segi akses digital pembelajaran ya. Sebab kita percaya, kita tahu bahawa pada masa itu lebih 60% daripada anak-anak kita tidak ada keupayaan dari segi menyediakan situasi pembelajaran secara digital. Maka kita ubah suailah pula jadual waktu kita agar pada hari-hari tertentu kita hanya mempelajari subjek tertentu dalam tempoh yang terhad lah ya. Dan ketiga, bukti keprihatinan sekolah kepada anak-anak kita, bahan-bahan tu kita sesuaikan dengan keupayaan murid, seperti yang saya katakan tadi. Satu ialah kaedah online, maksudnya bersemuka secara maya dengan kaedah yang paling mudah iaitu WhatsApp, dan juga kaedah-kaedah yang lebih baru dengan kreativiti guru-guru kita yang mengadakan GM, video dan sebagainya ya. Dan keduanya kita juga menyediakan modul-modul agar pelajar yang tidak ada yang bermasalah digital ini dapat mempelajari secara offline ya. Jadi
Itu satu perkara. Kita juga pihak sekolah juga melihat tentang keupayaan pelajar ini mendepani isu yang mencabar dari segi emosi ya, dari segi emosinya. Maka unit konseling juga telah bergerak setiap hari sama seperti sesi PDPR, menghubungi setiap pelajar yang dikesan mempunyai ada sedikit masalah dalam menyesuaikan diri sesi pembelajaran mood yang baru ini ya. Jadi unit konseling kita telah menghubungi pelajar-pelajar yang berkenaan dan juga pelajar-pelajar yang dikesan mempunyai masalah yang mereka ini dinamakan oleh guru kelas ya. Dan mereka juga sudah mengadakan konseling secara online, secara individu dan juga kelompok lah. Dan apabila saya merujuk kepada laporan-laporan ini, mereka ini sekurang-kurangnya mendapatkan 1 murid sehari yang perlu dibantu dari segi kesihatan mental anak-anak ini ya. Jadi kita percaya ini sangat perlu ya, sebab ada anak-anak kita ini tidak mempunyai keupayaan yang tinggi untuk mengadaptasi situasi yang sekarang ini ya. Bukan hanya mereka ini terganggu dari sudut keupayaan menyediakan bahan keuangan, tetapi juga dari segi mental mereka ya. Karena apabila mereka berada di rumah, tanggung jawab anak-anak ini mungkin akan berganda ya. Satu ialah mereka terpaksa menduduki kelas online. Keduanya mereka juga ada tanggung jawab di rumah ya, ada tanggung jawab di rumah membantu ibu bapa, ataupun yang keduanya mungkin tanggung jawab menjaga ahli keluarga seperti menjaga adik-adik, karena ada di antara anak-anak kita ni ibu bapaknya bekerja ya. Jadi mereka ini mengambil tanggung jawab tersebut. Jadi sudah tentu cabaran anak-anak kita ini sebenarnya ada yang di luar jangkaan kita ya. Selain daripada itu juga dengan masalah-masalah ini anak-anak kita ini juga ada tekanan dari segi keupayaan ekonomi. Ada di kalangan ibu bapa yang mungkin tidak terjejas pendapatan, maka anak-anak kita ni ada yang bertindak membantu ataupun mengambil alih tanggung jawab tersebut ya. Ada yang membantu, ada yang ambil alih. Kita dengar cerita bahawa anak-anak kita ni pada waktu pagi ada yang terlibat menombak kelapa sawit lah, istilah kampung-kampung ya. Jadi mereka ini tidak dapat mengikuti sesi PDPR pada waktu pagi ya, karena kekang tersebut. Dan kita pula dengan nilai prihatin kita memahami anak-anak ini, karena kita percaya bahawa apabila mereka tidak bertindak demikian, tekanan dalam kekeluargaan itu mungkin lebih hebat lagi ya. Jadi itulah sebabnya UBK telah mengambil tindakan tertentu lah. Dan kita mohon juga jika cikgu-cikgu ini ada maklumat yang berkaitan dengan anak-anak kita yang mungkin perlu dibantu dari segi emosinya, dan juga mungkin hal-hal yang lain, mungkin maklumkan nama kepada UBK. Dan seterusnya saya dimaklumkan juga ada di kalangan guru kita ni yang sangat prihatin dengan keberadaan murid dalam kelas, sehingga kan ramai di antara murid cikgu-cikgu kita menyumbang dana pribadi untuk membeli data agar anak-anak kita ini dapat menyertai PDPR, khususnya dalam subjek masing-masing lah ya. Ada yang membelikan top up, kemudian ada juga guru-guru kita ini yang membuat hadiah galakan ya kepada pelajar-pelajar yang rasanya rajin menyertai, diberikan hadiah galakan top up data untuk memberikan semangat kepada mereka terus menyertai aktiviti PDPR lah ya. Saya rasa ada guru yang buat. Jadi saya ucapkan tahniah kepada guru-guru ini. Inilah salah satu daripada definisi prihatin kita pada peringkat sekolah ya. Dan hal itu memang walaupun sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk menyediakan pembelajaran yang kondusif, sama ada bersemuka dan juga maya, tetapi ada kalanya tindakan cikgu ini di luar kebiasaan karena sifat empati dan kepahaman yang tinggi, dan juga nilai prihatin yang sangat mendalam dalam diri kita lah ya. Jadi kepada anak-anak yang ada dalam grup ini, sampaikan juga kepada rakan-rakan, mungkin mereka rasa tertekan dengan keadaan kita sekarang ini,
Tetapi percayalah ya, semua tindakan pihak sekolah, guru-guru, guru mata pelajaran, sama ada mungkin teguran, tegas, dan sebagainya, itu adalah untuk kebaikan kita ya. Bukannya kita bukannya tidak mengambil kira keadaan anak-anak, tetapi kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah dengan situasi ini ya. Kalau kita mengalah, sia-sia pengorbanan kita sebanyak 2 tahun ini bagi tingkatan 4 dan 5 ya. Dan sia-sialah pengorbanan pertolongan cikgu-cikgu yang kita sayangi ini. Jadi kalau kita mengalah, sudah tentulah maknanya jati diri kita ini tidak kukuh ya anak-anak. Dan kita sambutlah sikap prihatin sekolah, guru-guru dan warga SMK Gadung dan juga ibu bapa ini dengan semangat yang luar biasa. Ketepikanlah apa-apa juga aktiviti yang mungkin tidak boleh kamu lakukan karena ada kelas. Mungkin anak-anak ini biasa waktu petang, mungkin ada aktiviti lain. Tetapi kalau ada aktiviti co-curriculum, duduklah, ikutlah aktiviti tersebut. Ataupun mungkin pada hujung minggu, ya anak-anak ini ada yang mungkin kebiasaannya menyertai aktiviti keluarga, sama ada dalam ataupun luar rumah. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, dengan ada jadwal tambahan khususnya bagi anak-anak yang menduduki periksaan, sudah tentulah kamu mungkin tidak dapat sebebas dahulu menyertai aktiviti keluarga ataupun aktiviti kampung sewaktu ujung minggu ataupun pada sesi persekolahan. Berkorbanlah kita ya, berkorban. Sesungguhnya pengorbanan ini kedua belah pihak ya. Pihak guru pun berkorban sebenarnya waktu malam mengadakan kelas di samping melayan keluarga. Jadi anak-anak pun terpaksalah berkorban juga ya. InsyaAllah pengorbanan kita ini akan, kalau kita jalani dengan rasa reda, tabah, teguh, kita akan merasai kemanisannya ya. Oke, kemudian merdeka ya, definisi merdeka juga dalam kita definisikan dalam perkara yang paling mudah ya. Merdekalah kita daripada cara lama ya, sama ada rakan-rakan guru-guru yang saya sayangi dan juga anak-anak kita, merdekalah kita kepada cara lama. Mungkin agak sukar tetapi akhirnya kita akan biasa dengan istiqomah dan kita ada di hadapan kita ada lagi suasana yang sukar, dan kalau kita tidak mahu merdeka mungkin kesukaran itu berpanjangan ya. Contohnya, kita merdekalah daripada amalan lama cara pengajaran kita ya. Kalau dahulu kita berdepan, sekarang kita maya ya. Maksudnya saya teringat lagu Sudirman dulu, ada lagu Maya ya, nama Maya. Rupanya sekarang ini Maya ini betul wujud ya, bukan Maya Karin lah, tetapi Maya yang secara online ada tapi tidak dapat dipegang ya. Hanya boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang ya. Jadi kita sesuaikan dengan gaya hidup dan amalan pembelajaran yang terbaru. Mahu tidak mahu kita kena belajar meningkatkan keupayaan diri ya, tingkatkan skill kita. Alhamdulillah dalam tempoh 2 tahun saya secara pribadi pun merasakan bahawa ada peningkatan keupayaan saya dari segi teknologi ya. Dan bagi anak-anak muda, adik-adik kita, guru-guru muda ini tiada masalah ya. Tetapi dengan iltizamnya kita semua dapat meningkatkan keupayaan kita. InsyaAllah SMK Gadung kita akan menjadi lebih cemerlang. Itulah titik akhir perjuangan kita lah ya. Maksudnya goal ataupun main ataupun apa yang kita target ya, kecemerlangan SMK Gadung. Dan kita juga kena bersedia mendepani perubahan secara mendadak. Hari ini mungkin cerita kita begini, esok cerita kita berubah. Jadi kita kena menyediakan diri dengan perubahan teknologi, perubahan maklumat, perubahan tindakan, perubahan cara berpikir dan perspektif kita lah. Itulah antara merdekanya kita, merdeka daripada sifat-sifat yang lama. Dan kita juga perlu menghadapi dunia pembelajaran pendidikan ini yang berasaskan STEM. STEM ya, maksudnya ada VUCA, STEM ataupun revolusi pendidikan era
Kita kena bersedia. Jangan dikira kalau cuma STEM ini hanya sains teknologi, tetapi sekarang ini STEM sudah mencakupi semua bidang ya. Contohnya lah ya yang paling mudah STEM bagi cikgu-cikgu kita yang terlibat adalah mungkin perniagaan sedikit-sedikit, tetapi kita menggunakan kaedah STEM untuk membantu melancarkan perniagaan kita mungkin, ataupun di kampung-kampung ya, anak-anak kita yang mungkin ada berniaga sedikit-sedikit, tetapi untuk meningkatkan perniagaan terpaksalah diiklankan secara lebih meluas, kita menggunakan teknologi. Jadi mau tidak mau STEM itu telah menjadi sebahagian daripada hidup kita ya, sebagaimana juga dengan COVID-19 ini yang pada masa akan datang akan berada dalam kehidupan kita. Jadi kita kena menerima dalam keadaan berhati-hati ya. Jadi begitulah pada tahun ini kita tetap melancarkan bulan kemerdekaan pada peringkat sekolah, kerana dengan apa juga terjadi rasa cinta kepada negara itu mesti dipupuk ya, untuk kita dan juga untuk pelajar. Seperti saya katakan tadi, kita bersedia dengan pelbagai perubahan dan kemungkinan ya. Jadi yang seterusnya ya, cabaran kita yang paling sengit lah ya, kita membebaskan diri daripada sikap-sikap menerima bulat-bulat sesuatu maklumat yang kita baca, dengar dan lihat ya. Dengan keadaan sekarang, mohon saya dan juga rakan-rakan berusaha boleh menapis apa-apa juga maklumat yang tidak sahih, yang mungkin belum sahih kebenarannya. Begitu juga dengan anak-anak ya. Berhati-hati apabila menerima maklumat yang dikirim secepat kilat, sepantas cahaya. Yang kadang-kadang maklumat ini bergerak dengan kepantasan cahaya ya. Kita yang mangsa belum lagi dapat berpikir, kabarnya sudah jauh di hujung dunia. Jadi kita harap kita dapat menerima membuat pertimbangan yang wajar, membuat wajar terhadap apa-apa juga maklumat di era teknologi ini ya. Dan kita paham pihak-pihak tertentu yang ingin merosakkan minda dan kesihatan mental kita akan sedaya upaya untuk menjadikan maklumat dan juga teknologi ini sebagai salah satu wadah untuk menakluki minda kita secara pantas ya. Karena karena setiap pihak yang menggunakan teknologi secara negatif mungkin, tetapi ataupun tidak sesuai dengan budaya kita, karena mereka meraih keuntungan daripada kesan negatif atau implikasi negatif ya. Banyak yang kita lihat, sekian ramai insan yang meraih keuntungan daripada kesan negatif orang lain. Keuntungan dari segi uang ringgit, dari segi nama, dari segi populernya ya. Jadi di sinilah kita perlu berusaha sebaik-baiknya agar jangan membantu secara tidak sengaja orang-orang yang mungkin boleh merosakkan keharmonian negara kita dan juga yang paling kecil di peringkat sekolah. Peringkat sekolah tidak ada lah ya, tetapi peringkat negara kita. Karena kalaulah peringkat negara kita ini tidak harmoni, di peringkat sekolah juga akan terjejas ya, akan terjejas. Percayalah, percayalah, oke. Saya rasa itu sahaja berkaitan dengan bulan bulan kemerdekaan kita, dan tahniah kepada apa jua. Oh. Oke ya. Hilang suara, oke? Oke, tidak apa ya. Anak-anak, terima kasih kepada kepada tim bulan kemerdekaan tahun ini yang telah mengatur merangka beberapa aktiviti yang sepanjang bulan Ogos hinggalah Hari Malaysia kita nanti ya.
Ada dengar Cikgu? Boleh dengar? Boleh, Puan. Boleh. Oke. Jadi kita harapkan alhamdulillah semua ya. Terpampang di mata saya ini gambar Cikgu Khairul saja ya. Jadi kita galakanlah anak-anak kita menyertai apa-apa juga pertandingan yang dianjurkan oleh pasukan ini, sama ada kecil ataupun besar, mencabar ataupun tidak mencabar, galakkanlah anak-anak kita ini menyertai pertandingan ya. Dan kepada anak-anak murid kita yang ada dalam kumpulan ini, panjangkanlah maklumat di sini kepada rakan-rakan Anda agar menyertai semua aktiviti yang telah dirancang dan telah diiklankan. Jangan risau tentang online, offline, sebab kebanyakan pertandingan ini dibuat secara offline. Maksudnya di luar waktu. Boleh buat bila-bila masa, tetapi kita kena online pada masa taklimat dan sebagainya lah. Tetapi pelaksanaan, penyediaan adalah di luar waktu ya. Inilah peluang kepada anak-anak ini untuk menunjukkan bakat ya. Tidak banyak. Saya rasa banyak keistimewaan untuk inilah keistimewaan sesi PKP. Semua berpeluang menunjukkan bakat dalam pelbagai bidang karena kita peluang sangat banyak ya. Dan persaingannya pula agak kurang. Jadi bagi anak-anak kita, adik-adik yang mungkin tidak menonjol semasa sisi muka, tonjolkanlah diri semasa maya ini karena tidak perlu malu. Semua aktiviti dibuat di rumah. Kalau ada penggambaran pun digambar sendiri sahaja, tidak ada penonton di hadapan. Boleh ulang-ulang. Jika silap boleh ulang. Ya, berbanding kalau kita semasa bersemuka, kalau lafaz pertandingan menyanyi, kalau salah terus tulak markah. Tetapi ini kamu rakam, kamu ada peluang untuk memperbaiki setiap kali kesilapan. Jadi itu kita ambillah peluang ini ya. Dan kepada guru-guru juga mungkin dengan adanya pertandingan bulan kemerdekaan mungkin tugas kita agak bertambah. Kita beriltizam saja Cikgu ya. Memang ini sebagian daripada tugas kita bertambah dan juga mungkin kos untuk sesinya pun bertambah. Kita halalkan sajalah ya Cikgu. Itulah sebahagian daripada ibadah kita bekerja. InsyaAllah nanti apabila kita berhasil melaksanakan tugas, kita rasa berpuas hati dan rasa itu untuk diri kita lah. Maksudnya apa yang kita keluarkan kembali sebagai rasa puas hati kita di samping kita mengaitkan dengan soal amal ma'ruf, ibadah dan sebagainya lah ya. Tapi oleh karena kerjaya guru ini yang kita pilih, yang kita sayangi, tidak ada lain lagi tidak bukan, inilah yang kita kena hadapi ya. Maksudnya bekerja ada dua dan tiga tugas di kelas dan juga co-curriculum lah yang sudah tentunya di luar waktu bekerja ada kalanya ya. Jadi saya mohon rakan-rakan kita, insyaallah saya tahu ya rakan-rakan ISIM Kegadong ini yang saya kenal memang murah hati, tidak pernah berkira apalagi wang ringgit dan juga masa ya. Memang saya kenal ya. Jadi saya rasa itu saja dengan ini ya. Mau melancarkan Leni, ada sudah dia punya terus macam mana Ada sudah, Pak. ada tayangan. Ya. Kita tunggu tayangan dulu baru lancar. Resmikan. Selepas ni Puan, selepas Oke. Maka dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan sambutan Bulan Merdeka dan Hari Malaysia peringkat SMK Gadong. Sekian, terima kasih. Majlis pemakaman dan doa dan kami supaya permohonan doa atas ucapan yang telah disampaikan.
Maka dengan capaian Pemerintah Kepala SMP Gadung tahun 2021 terapkan dengan rasminya. Majlis ini berjalan bersama-sama kita dan berikan kumpulan terhadap perencanaan bulan Agustus tahun 2021. Oleh itu, meminta Puan Pengetua meletakkan tangan di skrin, tapak tangan di skrin untuk gimmick pelancaran. Dipersilakan. Nampakkah? Begini saja. Oke. Terimalah tangan saya ya. Yang lebar ini. Ya. Terima Masih lagi? Terimalah ya. Udah? Oke, masih. Wah. Ada. Nah, itu dia. Wah, hebat ya. Tulin ya, tulin. Tibalah saat yang bersejarah, bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penonton-penonton terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka.
Ya, begitulah tadi gini perencanaan bulan kebangsaan Negara. Oke, seterusnya diminta Cikgu Husin bin Kamarudin memimpin Laungan Merdeka diikuti oleh semua guru dan pelajar, para pelajar yang ada lah. Oke. Buka kamera. Silakan. Buka kamera. Oke, dipersilakan dulu semua buka kamera. Tangan kita macam mana, Cikgu? Gini Kalau kan? kita melawan merdeka. Buka kamera dulu. Mana bendera kamu Yang ada bendera, boleh yang bendera. Ada bendera. Oh. Bendera, kita akan lawan merdeka banyak kali. Berapa? Dengar. 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 Bendera udah mix ya. Oke, pasang kuda-kuda, jangan lupa pasang kuda-kuda. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka Malaysia. Merdeka! 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 Merdeka. Oke, saya serahkan balik kepada pengajar. Oke, terima kasih Cikgu Husin atas penyaluran merdeka tadi. Seterusnya kita tambahan saja oleh adik Alia binti Arif yang bertajuk Negaraku Merdeka, dan persembahan kedua nanti oleh wakil pelajar Medan. Jadi persilakan adik Alia Huda. Negaraku tetap merdeka, walau dalam genggam bala, walau dalam tangis duka, walau dengan cemas bencana. Negaraku tetap merdeka, walau ada yang cuba menderhaka, walau ada yang cuba mengkhianati negara, walau ada sekongkol musuh durjana. Negaraku tetap merdeka, walau bila zamannya, walau bagaimana pemimpinnya, walau di mana duduk rakyatnya. Negaraku tetap merdeka, kalau kerana ada anak Malaysia berbangga dengan negaranya, berjuang hingga ke akhir hayatnya. Ya. Ku sedar tanah air aku